Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saya mau turut mengupas ucapan awal saya kepada pejabat awam di Jabatan Perdana Menteri, ini bahkan di pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Awam, JPM, JAKIM, SPRM, Jabatan Peguam Negara dan lain-lain ya. Tujuan saya menyampaikan ialah untuk mengingatkan mereka bahawa kemampanan ekonomi penting, dan kita bicara tentang peralihan tenaga, kita bicara tentang transformasi digital. Tetapi saya ingatkan bahawa merentas semua soal ini adalah isu nilai, isu akhlak. Dalam konteks itulah saya bawa ayat Al-Quran dari surah Al-Kahfi, iaitu dengan maksud memohon pejabat awam bekerja sebagai satu pasukan dan jangan meninggalkan soal keyakinan, keimanan, akhlak dan nilai. Ini tidak seringkali dilakukan oleh pemimpin negara. Jadi saya mula dengan membaca ayat-ayat Quran dari surah Al-Kahfi dan mengupas secara umum ya. Tapi apakah maksudnya? Mengingatkan mereka bahawa dalam kesibukan, keriuhan, keutamaan, pembangunan, pertumbuhan, tata kelola, semua ini harus berpaksi kepada keimanan dan jaga nilai dan akhlak. Seperti mana pengalaman yang disebut dalam surah Al-Kahf, 7 pemuda yang menyelamatkan diri dari kebobrokan sistem syirik, kebajatan, kezaliman di luar. Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Allah menceritakan di dalam surah Kahfi, akan kuceritakan kisah yang benar. Ini saya kaitkan juga dengan penafsiran sejarah dalam Quran, Quranic interpretation of history. Bukan tarikhnya, bukan tempatnya, tetapi message-nya. Message-nya, cerita itu mengenai pemuda yang teguh iman, kental semangat mereka, dan diselamatkan dan ditambah petunjuk pada mereka. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. 2 kali saya tekankan ya. Kerana apa? Terpahat di sanubari mereka keyakinan tentang Allah yang menjadikan langit dan bumi seterusnya. Jadi bagi pengupas-pengupas lain, pengkritik dan sebagainya, harus lihat konteks itu ya. Dan kalau maksud itu nak dipertikai, tidak adil ya. Saya tahu mulanya sahabat saya yang saya hormati, Ustaz Azhar Idrus, mengupas berdasarkan soalan yang tidak menjelaskan apa-apa. Jadi jawapannya itu agak keras ya. Karena pada tafsiran Ustaz Azhar, tujuan orang yang menyampaikan pidato itu agak mengelirukan dan mengatakan orang-orang ini tidak beriman. Padahal dalam
ucapan saya 2 kali saya tegaskan dan mengulangi ayat Quran tentang orang yang beriman. Baik. Saya sebut juga tentang kisah yang sebenarnya di dalam The Golden Legend, ya, tidak dalam Bible. Itu betul. Kalau yang mengemukakan bahawa sebenarnya tidak termasuk Bible, tetapi dalam kitab mereka, kitab yang dianggap sahih dan muktabar bagi orang Kristian, ya, iaitu The Golden Legend yang ditulis oleh Ketua Biskop Genoa, iaitu namanya Jacobus D. Vorogin, ya, dan menjadi teks yang penting pertama di kalangan Orthodox Church yang kemudian tersebar di seluruh dunia Kristian. Mengenai apa? Mengenai 7 Sleepers of Ephesus. Ephesus itu nama tempat. Tetapi pada masa itu, kalau ikut kisah beliau, itu zaman Kristian, ya, kerana itu 250 Masehi. Tetapi seperti mana saya sebut dalam konteks ucapan saya, dalam Quranic interpretation of history, bukan tarikh, bukan tempat, tetapi kisah yang dia tekankan tentang anak-anak muda yang kuat imannya, menolak syirik, menolak kezaliman. Boleh pada masa itu Maharaja atau Emperor Decius Romawi yang bawa pahaman syirik, menyembah berhala, dalam keadaan, dalam satu kisah, orang sudah pun beriman yang mengikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi seperti mana dikupas dulu, banyak kitab-kitab lama juga, ya. Ada yang mengatakan ini zaman Nasara, termasuk Ibn Kathir. Ada yang tidak bersetuju, ya. Jadi saya hanya menyinggung tanpa mengatakan ini satu konteks yang sahih selain daripada kupasan Quran. Baik. Istilah saya gunakan juga sekali Kristian, sekali Nasara. Baik. Janganlah umpamanya seperti YB ahli Parlimen Jasif terus mengutuk sebenarnya benda ini tidak benar dan palsu, tak betul. Sebab Majlis Fatwa Mesir, Jordan mengiyakan istilah itu kerana apa? Nasara disebut dalam Quran, Al-Masih disebut dalam Quran. Nasara daripada Nazaret, nama tempatnya, Al-Masih. Dan terjemahan Al-Masih dalam bahasa Yunani itu Kristus, yang dijadikan Kristian. Jadi jangan hukum saya mengatakan saya menganggap Kristian itu yang Trinity. Saya maksudkan Kristian itu agama yang tunduk, yang beriman dan tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan hukum saya hal yang saya tidak sebut. Itu saja, ya. Tapi saya apa baiknya? Saya lihat kupasan menyeluruh, mungkin ratusan orang yang kupas, tapi janganlah menyerang, ya. Ada yang mengatakan kita jangan mengutuk ulama, betul, ya. Dan sebab itu saya tidak bersetuju kenyataan-kenyataan kesat atau memperlekeh sumbangan pendakwah Ustaz Azhar Idrus. Selain daripada singgungan politiknya itu, kita berhak mempertikai. Tetapi beberapa kupasan ahli-ahli Ustaz PAS ni, saya anggap agak keterlaluan. Tak payahlah kita bergaduh dalam soal ini, sebab menjatuhkan hukum tanpa meneliti, ya. Mungkin lulusan Azhar, betul, tetapi tidak semestinya tepat kupasan itu, ya. Banyak hujah-hujah yang dikemukakan. Tapi yang penting dalam apa yang saya tekankan tadi ialah tentang message itu. Dan saya harap dengan satu
budaya wacana yang baik. Hentikan daripada kutukan, termasuk pada Ustaz Azhar Idrus atau pada sesiapa yang lain, ya. Ada yang katakan jangan kutuk ulama saja, ya. Ulama kategorinya betul ulama atau tidak tu kupas berasingan, tapi tak semestinya boleh cerca dan hina dan kutuk orang lain. Dan mengatakan ulama saja tidak boleh dikutuk. Jangan kutuk sesiapa, ya. Ulas dengan baik dan berhak tidak bersetuju, tetapi tidak boleh mengatakan bahawa ini menyesatkan, kerana ada ulasan. Dan seperti mana banyak dikupas, saya tidak bermaksud berbuat di sini, tapi banyak kupasan. Bagi saya yang positif apa? Jarang sekali ayat-ayat Quran dibahas begitu meluas dalam media sosial, dan ini perkembangan yang baik. Asalkan kita jaga adab. Dan sebab itu semasa saya diangkat sebagai Perdana Menteri, di antara buku yang kebetulan pertama yang diedarkan secara meluas yang saya minta oleh JAKIM ialah kupasan marhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani, iaitu kitab beliau Adabul Ikhtilaf fil Islam, adab berbeza pendapat, ikhtilaf dalam Islam. Tapi cerca orang, laknatkan orang, fitnah orang dengan fakta yang tidak betul, kerana ketaksuban kita bukan kepada Islam tapi kepada parti, sehingga kan orang lain yang tidak mengikuti itu dianggap musuh durjana semuanya. Itu yang saya minta dibaca, ya, kerana ada dia punya kaedah-kaedah untuk berbeza pendapat, selain daripada yang akan dikemukakan mulai tahun depan insya-Allah, iaitu tentang Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis 40, yang saya minta semua pelajar Islam di sekolah membaca dengan syarahnya sekali, dengan maksud meningkatkan mutu kefahaman masyarakat kita tentang Islam. Dan ini julung-julung kali dilakukan, tidak dilakukan sebelumnya. Cuba kita laksanakan sekarang. Dan salah satu perkembangan yang saya anggap sangat positif dalam soal polemik Ashabul Kahfi dari surah Kahfi ini, surah Kahf, ya, itu bagi saya adalah wacana yang meluas, ramai yang bahas, tetapi lebih penting semua harus baca dan memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.